بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فقال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan kita dengan maksud yang besar. Allah tidak ciptakan kita secara sia-sia. Tidaklah manusia dijadikan oleh Allah Taala secara sia-sia, tak ada maksud. Allah SWT tanya dalam Al-Quran, "Afahsibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un?" Afahsibtum, Allah kata, adakah kamu menyangka annama khalaqnakum abath, semuanya kami jadikan kamu ni sia-sia? Kamu sangka kami jadikan kamu ni manusia sia-sia ke? Wa annakum ilayna la turja'un, dan bahawa kamu tidak akan kembali pada kami, yakni bukan sia-sia penciptaan manusia, dan kita akan dikembalikan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayujazikum bihi, dan Allah akan balas setiap amal kita. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Jika baik amal kita dibalas baik, jika buruk amal kita dibalas buruk. Wal'iyadzubillah. Jadi tuan-tuan mulia, Allah Ta'ala jadikan kita ada maksud yang besar. Ada amanah yang Allah Ta'ala beri pada manusia ini. Amanah ini sebelum diberikan, dibentangkan pada manusia, takaza amanah ini, tuntutan amanah ini, Allah Ta'ala bentangkan dari langit, bumi, gunung, ganang, makhluk yang lebih besar jisman, dari segi jasad, dari segi saiz yang lebih besar daripada manusia. Tapi semua makhluk tersebut tidak mampu, tidak sanggup untuk menerima tanggungjawab amanah tersebut. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal. Sebelum Allah bentangkan kepada manusia, Allah bentangkan takaza amanah agama ini amanah agama ini pada langit, bumi, jibal, gunung ganang. Fa'abaina ayyahmilnaha, semua tak sanggup. Tapi manusia ini telah terima amanah tanggungjawab yang tentunya. Hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Manusia telah sanggup terima amanah ini tentunya. Sebab itulah tentunya Allah Ta'ala jadikan kita bermaksud yang besar, yaitu bagaimana kita mengenal pencipta kita.
Ulama kata kita ada dua nisbah aja. Bila kita ucap syahadah, bila kita ucap satu orang bukan Islam, masuk Islam, dia kena ucap dua kalimah syahadah. Apa dia kalimah itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dua kalimah. Dan kita ni ada dua nisbah aja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bila kita ucap la ilaha illallah, ulama kata kita mengaku saya ialah hamba Allah. Bila kita ucap la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah, sebenarnya kita mengaku saya ialah sebagai hamba Allah SWT. Allah ki bande hain, hum Allah ki bande hain, saya ialah hamba Allah. Dan bila kita ucap wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita mengaku sebenarnya saya ialah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai la ilaha illallah, bila kita mengaku saya adalah hamba Allah, tanggungjawab kita adalah ibadat kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini tanggungjawab, maksud Allah jadikan kita min haitsul insan, sebagai keadaan seorang manusia. Tanggungjawab kita, maksud kita dicipta ialah ibadat kepada Allah. Ini sebagai min haitsul insan, al-insan min haitsul insan. Manusia itu dikira sebagai, dinisbahkan sebagai manusia. Tanggungjawab sebagai manusia ialah perhambakan diri kepada Allah SWT. Tidak aku jadikan jin dan manusia illa liya'buduni, melainkan untuk memperhambakan diri kepada aku. Dan sebagian mufassir menyebutkan liya'buduni ay liya'rifuni, mengenali aku. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya bagaimana jin dan manusia ini mengenal aku, mengenal Allah SWT. Allah lah pencipta, Allah lah pemelihara, Allah lah memberi rezeki. La raziqa illahu, Allah ialah khaliq, pencipta. Selain daripada Allah makhluk yang dicipta oleh Allah. Allah ialah hafiz, pemelihara. Selain daripada Allah semuanya mahfuz, dipelihara oleh Allah SWT. Allah ialah raziq, memberi rezeki. Selain daripada Allah ialah marzuq, diberi rezeki oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala khaliq, malik. Allah ialah raziq. Selain daripada Allah makhluk. Selain daripada Allah ialah mahfuz. Selain daripada Allah ialah marzuq, diberi rezeki. Tidak ada siapa mana-mana makhluk bagi rezeki pada siapa-siapa. Bukan bapa bagi rezeki pada anak, bukan majikan bagi rezeki pada pekerja, bukan raja bagi rezeki pada pemerintah. Memberi rezeki ialah Allah Subhanahu wa taala. Pemelihara sebenar ialah Allah Subhanahu wa taala. Penyembuh sebenar ialah Allah Subhanahu wa taala. Yang bagi penyakit ialah Allah, yang menyembuh ialah Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfini. Bukan fadawa yashfini, bukan mustashfa yashfini, bukan tabib yashfini. Fa huwa yashfini. Dialah penyembuh. Penyembuh ialah Allah, pemberi rezeki ialah Allah. Tidak ada makhluk di bumi ini yang melata di bumi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada yang melata, makhluk melata di bumi ini, melainkan semua illa 'ala Allah, melainkan semua tanggungjawab Allah yang memberi rezeki. Wa ma nunazzilu illa biqadarin ma'lum. Dan tidak kami turunkan rezeki ini melainkan dengan qadar-qadar yang maklum, yang diketahui oleh Allah. Ada orang Allah bagi banyak dengan usaha yang sedikit. Ada orang Allah bagi banyak dengan usaha yang banyak. Ada orang dapat sikit dengan usaha yang sedikit. Ada orang dapat banyak dengan usaha yang sedikit.
yang memberi mulia hina ialah Allah. Tidak harta, tidak jawatan boleh memberi mulia hina kemuliaan. Ada harta tidak jadi sebab kemuliaan, tidak ada harta tidak jadi sebab kehinaan. Tu'til mulka man tasha wa tu'izzu'al mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah beri kerajaan jawatan siapa yang Allah mau. Allah lucutkan kerajaan jawatan daripada siapa yang Allah mau. Bukan siapa rakyat mau, tapi siapa yang Allah mau naik dia naik. Siapa Allah mau turun dia turun. Siapa Allah inginkan kehinaan dia hina. Siapa Allah inginkan mulia dia akan mulia. Al-izza wa dhilla biyadillah. Kemuliaan, kehinaan di tangan Allah. Tuan-tuan mulia, inilah keyakinan yang kita mau ada dalam hati kita. Sehingga tidak ada dalam hati kita ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada dalam hati kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan mulia, ini sebagai hamba Allah kita, ialah kita mengenal Allah, beribadah kepada Allah, berhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi min haitsu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia, selain daripada ibadat, Allah telah beri satu tanggungjawab yang besar yang tidak pernah Allah beri pada umat-umat terdahulu, melainkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab kerja inilah Allah Subhanahu wa taala muliakan umat ini. Allah gelar umat ini dengan sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat, Allah kata. Kenapa? Sebab puasa, sembahyang, zakat, haji? Tidak. Sebab ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebab kamu mengajak bil ma'ruf dan kamu cegah daripada munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, sebab umat ini dimuliakan. Sebab itu bila umat telah tinggalkan kerja, maksud umat ini dihantar sebagai dakwah mengajak manusia kepada Allah, kemuliaan tidak akan datang dalam umat ini. Mulia akan datang bila umat dibantu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan bantuan Allah akan datang kepada umat ini bila umat ini bantu agama Allah. Allah bersumpah, wa la yansurannallahu wa yansuru. Lam taqi, pasti dan pasti akan bantu mereka yang bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita mulia dengan peran-peran dakwah, kita mulia dengan peran kerja dakwah inilah Allah Subhanahu antara sebab yang besar umat ini, doa umat akan diperkenan kepada Allah. Bila umat ini telah tinggalkan dakwah telah ditinggalkan, ini antara sebab doa umat ini tidak akan diterima oleh Allah. Untuk pastikan doa kita diterima, itu mulia, Allah Subhanahu telah berikan kerja dakwah. Dalil dia hadis Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha, dakhala ilayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'araftu fi wajhihi qad hadarahu shay'un fatawadda'a wa ma kallama ahadan falasaqtu bil hujrati astami'u ma yaqul faqa'ada 'ala al-minbar fahamida Allah wa athna 'alayhi wa qala ya ayyuhan nas inna Allah ta'ala yaqulu lakum muru bil ma'ruf wanhaw 'anil munkar qabla an tad'u fala ujiba lakum وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم فما زاد عليهن حتى نزل. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dakhala ilayya Nabi sallallahu telah masuk ke rumah Aisyah, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'araftu fi wajhihi, kata Aisyah, aku mengenal pada wajah Nabi. Hadarahu syai'un, satu perkara telah berlaku pada Nabi. Wajah Nabi berubah hari itu, ketika itu lain daripada hari lain. Fatawadda'a wa ma kallama ahadan. Nabi ambil wudu dan tak cakap dengan siapa pun. Falasaqtu bil hujrati astami'u ma yaqul. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha meletakkan telinganya di dinding, nak dengar apa yang Nabi katakan. Faqa'ada 'ala al-mimbar, Nabi duduk di atas mimbar. Fahamidallah wa athna 'alaihi, Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala wa qala, dan Nabi bersabda, ya ayuhan nas, Rasulullah, wahai manusia, inna Allah ta'ala yaqulu lakum, sesungguhnya Allah SWT berfirman kepada kamu, muru bil ma'ruf, ajaklah bil ma'ruf, wanhaw 'anil munkar, dan cegahlah daripada munkar, qabla an tad'u fala ujiba lakum, sebelum tiba satu masa nanti kamu akan doa pada aku, fala ujiba lakum, aku tidak akan perkenankan doa kamu sebab telah tinggalkan dakwah. Wa tas'aluni fala u'tiyakum, kamu akan minta pada aku, ya Allah beri kami ini, beri kami itu, fala u'tiyakum, Allah kata aku tidak akan beri pada kamu. Walhal dalam ayat yang lain Allah kata ud'uni astajib lakum, doalah pada aku nescaya aku perkenankan. Dan bila telah tinggalkan dakwah dan pula wa tas'aluni fala u'tiyakum, engkau akan minta pada aku, Allah kata fala u'tiyakum, aku tidak akan beri pada kamu.
wa tastansuruni, ketika kamu meninggalkan dakwah, wa tastansuruni, kamu akan minta nusrah, bantuan kamu daripada aku. Ya Allah, bantulah kami, bantulah kami, bantulah kami. Fala ansurakum, kata Allah, maka aku tidak akan bantu kamu sebab telah tinggalkan dakwah. Fama zada alaihinna, dan Nabi tidak menambah perkataan baginda hatta nazal, sehingga Nabi turun daripada mimbar. Jadi kita mula antara sebab yang besar selain dua sebab yang lain kenapa doa tidak diperkenankan, Syekh Umar Al-Puri rahmatullah alaih sebutkan ada 3 sebab besar. Antaranya makan dan pakaian yang haram, sebab doa tidak diterima. Hadis yang masyhur, satu orang yang kusut masai rambut dia, berdebu pakaian dia, yamuddu yadayhi ila as-sama', dia mengulurkan tangan dia ke langit, ya Rabbu, ya Rabbu, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haramun, walhal makanan dia dimakan dengan benda yang haram. Wa mashrabuhu haramun, dan minuman dia dengan minum dengan benda yang haram. Wa malbasuhu haramun, dan pakaian dia dengan pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram, disuap dengan benda haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana kan doa untuk diperkenankan? Macam mana Allah nak perkenankan doa dia? Makan, minum, pakaian, semua benda yang haram. Makan, pakaian haram sebab doa tak terima. Kedua, Syekh Umar Al-Puri kata, sebab doa tak terima ialah ghaflah dalam doa. Doa dalam keadaan ghaflah, lalai, tidak ada tumpuan, tawajuh. Mulut sebut lain, fikiran melayang ke lain. Ini antara sebab doa tidak terima. Dan sebab ketiga yang besar kenapa doa tak diterima ialah tarkud da'wah, meninggalkan kerja dakwah. Dalil dia hadis Aisyah yang saya bacakan tadi. Betapa dengan kerja dakwah dia boleh doa akan diperkenankan. Dan tuan-tuan yang mulia, yakinlah bila doa umat ini telah diterima, tidak ada satu kekuatan dunia dapat menandingi kita. Tidak ada satu kekuatan dunia, tidak ada satu kekuatan dunia dapat menandingi, dapat mengalahkan orang yang bangun atas kerja dakwah, membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Wala yansurannallahu man yansuru. Jadi itu inilah kerja umat ini. Inilah kerja, sebab ini kerja inilah Allah muliakan kita. Hari ini Pak Saudara mulia, salah faham dalam umat menyangka kita hari ini macam mana kita nak dakwah, kita pun tak betul lagi. Hari ini banyak salah faham rata-rata umat. Allah salah yang sama kerana macam mana dakwah ni, kita pun tak betul lagi, tak betul lagi. Kita pun tak amal lagi. Betul mulia Allah SWT, dan mereka dalilkan dengan ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu cakap perkara yang kamu tak amal? Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun, besar kemurkaan di sisi Allah kamu cakap kamu tak amal. Jadi oleh kerana kita tak amal, kita tak mau dakwah. Sebab apa? Nanti takut kabura maqtan 'inda Allah, besar kemurkaan Allah. Dan termula ini salah faham dalam ayat Quran. Maksud ayat ini bukan suruh tinggalkan dakwah. Maksud ayat ini bukan tinggalkan dakwah. Yang dilarang itu bukan dakwah. Yang dilarang itulah dakwah. Buat apa yang kamu tak buat. Mengapa kamu mendakwa buat perkara yang kamu tak buat? Itu yang dilarang. Satu orang dia tidur sepanjang malam, sampai subuh. Besok pagi dia jumpa kawan dia, kata, Masya Allah, semalam aku sepanjang malam tahajud, qiyamul lail. Alangkah lazatnya malam aku tadi bermalam dengan Allah, berkhalwat dengan Allah. Ini yang dilarang oleh Allah. Lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu cakap benda yang kamu tak buat? Kamu mendakwa buat apa yang kamu tak buat, itu yang dilarang. Tapi kalau kamu dakwah orang, kalau kamu tak amal tahajud, kamu dakwah orang bertahajud, itu tak jadi kesalahan, bahkan menjadi satu benda yang mahmud. Sebab di sana ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, muru bil ma'ruf wa in lam taf'alu bihi wa in lam ta'malu bihi wanhau 'anil munkar wa in lam tantahu 'anhu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, muru bil ma'ruf, kata Rasulullah, ajaklah kepada orang buat baik, buat ma'ruf, wa in lam ta'malu bihi, sekalipun kamu tak amal lagi ma'ruf, walaupun kamu tak buat baik, kamu kena ajar orang buat baik. Begitu sekali pentingnya dakwah. Wanhau 'anil munkar, dan cegahlah daripada munkar. Wa in lam tantahu 'anhu, sekalipun kamu tak mampu nak menghentikan diri kamu dari buat munkar, kamu buat munkar, kamu tak mampu nak halang kemungkaran diri kamu, walaupun kamu tak mampu menghalang diri kamu daripada kemungkaran, kamu nampak orang lain buat munkar,
mencegah mungkar yang mereka sendiri buat. Mereka buat mungkar, bila nampak orang lain buat mungkar, mereka tak cegah. Allah sebut dalam Al-Quran, ba'da a'udzu billahi minasyaitanir rajim, lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu, Nabi sama kanu yaf'alun. Lu'ina alladhina kafaru, Allah bagi dalam Al-Quran, telah dilaknat. Lu'ina alladhina kafaru, telah dilaknat mereka-mereka yang kafir. Lu'ina alladhina kafaru ala lisan Daud wa Isa bin Maryam. Bani Israil atas lidah Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Kenapa mereka dilaknat? Pertama sekali, dzalika bima 'asaw. Pertama sekali kerana mereka maksiat. Kedua, wa kanu ya'tadun. Dan kedua, mereka melampau batas. Dan ketiga, sebab apa mereka dilaknat? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Mereka tidak saling mencegah daripada mungkar yang mereka sendiri buat. Maknanya, walaupun mereka buat mungkar, mereka apabila melihat orang lain buat mungkar, mereka cegah juga. Walaupun mereka sendiri tak mampu menghentikan kemungkaran, walaupun mereka tak mampu mengamalkan ma'ruf, mereka tak ajak orang pada ma'ruf. Walaupun mereka tak mampu cegah diri mereka daripada mungkar, tak cegah kawan mereka yang buat mungkar, itu antara sebab mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tentu mulia, sebab itulah kerja dakwah ni bukan kita kena jadi perfect sempurna dulu. Ada salah faham umat, macam satu orang, dia dah lanjut umur, dia dah jadi hafiz dah tua. Bagi tahu anak dia, wahai anakku, wahai anandaku, masuklah masuklah madrasah hafiz Quran, jadilah hafiz Quran. Untung di akhirat boleh syafaat dengan ayah dan syafaat dengan bapak. Bapak sebab dah 10 surah pun tak lancar, 10 surah pun tak lancar, tajwid pun lintang bukan. Jadi tak boleh jadi hafiz. Suruhlah anak jadi hafiz. Adakah betul, adakah benar kata orang anak kata, alah bapak nak suruh saya jadi hafiz, bapak pun tak hafiz. Lima taquluna ma la taf'alun, anak kata. Bapak, kenapa bapak cakap bapak pun tak buat? Bapak nak suruh saya hafiz, bapak pun tak hafiz. Hapus. Bapak nak suruh saya hafiz mana? Adakah betul satu orang anak cakap itu? Tak betul. Tidak. Dan adakah salah satu orang bapak suruh anak jadi hafiz walaupun dia tidak hafiz? Tidak salah. Bahkan mahmud, terpuji, sifat yang terpuji. Walaupun dia tidak hafiz, disuruh anak dia hafiz Quran. Begitu juga, walaupun kita tak baik, kita ajak orang pada baik, tak salah. Walaupun kita tak sempurna, kita ajak orang kepada kesempurnaan, tak salah. Macam ayah tadi, walaupun dia tidak hafiz, disuruh anaknya hafiz, dia tak salah. Bahkan satu perbuatan yang terpuji. Dan anda akan dapat syafaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kalau anak dia hafiz. Sempurnakan hak Quran. 10 orang daripada keluarga dia yang wajib masuk neraka akan dikeluarkan daripada api neraka. Jadi tunggu, ini salah faham umat hari ini. Inilah sebenarnya itu mulai hari kerja kita, kerja umat Nabi SAW, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja inilah dimana Allah cabar. Tidak ada kerja yang lebih besar, lebih baik daripada kerja dakwah. Allah cabar dalam Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Man tu dia bagi istifham inkari. Man, siapa? Maknanya la ahada ahsan minhu. Tak ada siapa lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah. Wa amila salihan, dan dia sendiri beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia kata aku ni orang Islam biasa. Sebab itu kita melihat kerja dakwah ni, kita mau dakwah apa yang kita mau, bukan kita dakwah kepada apa yang kita dah amal. Kalau kita dakwah perkara yang kita dah amal, ini boleh buat pada kibir, kata Syekh Yusuf rahmatullah alaih. Kita dakwah perkara yang kita dah amal, ini boleh buat pada kibir. Seolah kita kata, kenapa kamu tak buat, aku dah buat, aku lagi baik daripada kamu, ana khairu minka, ana khairu minka. Kita mau dakwah kepada perkara yang kita mau, kesempurnaan agama, kesempurnaan iman. Walaupun kita iman kita tak sempurna, kita mau dakwah kepada iman dengan niat Allah sempurnakan iman kita. Sebab apa yang kita cakap, Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan dakwah asbab untuk islah umat ini. Amal umat ini akan diislahkan dengan perantaraan dakwah, sebagaimana Allah telah islahkan sahabat dengan perantaraan dakwah. Allah Subhanahu Wa Taala bagi dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai
beriman. Tuan mulia, Allah khitabkan, Allah tujukan ayat ini kepada orang beriman, bukan orang fasik, orang munafik, bukan orang kafir, orang beriman Allah tujukan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kamu pada Allah. Mana dah ada iman, mengusir lagi iman, mengusir betulkan takwa, yakin, tingkatkan lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida, cakaplah dengan cakap yang betul. Apa dia percakapan betul? Percakapan betul adalah percakapan mengenai la ilaha illallah. Percakapan betul dan paling betul, mengajak manusia kepada Allah, kepada la ilaha illallah. Qulu, bukan udhkuru, tapi qulu, cakap. Yani cakaplah mengenai la ilaha illallah, dakwahkan mengenai la ilaha illallah ni. Dan bila kita dakwah kepada la ilaha illallah ni, apa tidak awal Allah, kesannya apa dia? Qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum, Allah akan islahkan amal. Jadi dengan perantaran dakwah ni islah akan datang. Sebagaimana sahabat-sahabat semua telah diislahkan dengan perantaran dakwah. So yuslih lakum a'malakum tidak akan datang selagi mana tidak ada qulu qawlan sadida, cakap dengan cakap betul. Allah yang berkuasa, selain daripada Allah tidak ada yang berkuasa. Allah yang bagi manfaat mudarat, Allah yang memberi hina dan mulia, Allah yang memelihara, Allah yang bagi manfaat mudarat, sihat, sakit, untung, rugi, tidak ada yang berkuasa melainkan Allah. Ini qawlan sadida, percakapan yang betul. Kita lagi dan lagi cakap perkara ini, yuslih lakum a'malakum. Lagi banyak kita dakwah, yuslih lakum, amal kita akan diislahkan oleh Allah. Jadi dakwah adalah asbab untuk islahkan umat ini. Sebab itu Imam Malik rahimahullah kata apa? La yasluha amru akhir hadhihi ummati. Dalam kitab Muwatta dari Imam Malik rahimahullah taala kata apa? La yasluha amru akhir hadhihi ummati illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan dapat diislahkan, buatlah apa perkara, buatlah problem apa sekalipun untuk islahkan, untuk baiki umat ini, tidak akan dapat diislahkan umat ini illa bima saluha bihi awwaluha, melainkan dengan cara umat itu terdahulu telah diislahkan. Siapa dia? Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Man kanu, siapa sahabat ni? Qabla islamihim, sebelum Islam sahabat ni siapa dia? Kanu asyarrun nas, kanu asyarrul ummah. Dulu mereka seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk umat, bunuh, perang atau perkara yang kecil. Tapi bila datang Nabi SAW waktu dakwah, dengan perantaran dakwah, taghayyaru ahwalahum, berubah keadaan mereka, berubah keadaan mereka. Min asyarrun nas ila khairun nas, daripada asyarrul ummah jadi khairul ummah, berubah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa dia? Siapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Qabla islami, sebelum Islam Umar siapa dia? Kafir musyrik, sama-sama mereka mesyuarat untuk bunuh Muhammad, wal'iyadu billah, wal'iyadu billah. Siapa sedia bunuh Muhammad? Wal'iyadu billah. Tak ada siapa di kalangan musyrik yang sedia. Umar radhiyallahu anhu qabla islami, sebelum Islam dia volunteer, sukarela nak bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana keadaan dia? Dengan sebab Umar sebelum Islam, Umar banyak kesusahan dialami oleh Islam dengan perantaran Umar. Tapi dengan sebab Islamnya Umar, wa hasuna islamuhu, dan telah elok oleh Islam dia. Apa keadaan Umar? Siapa dia Umar selepas Islam Umar radhiyallahu anhu? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lau kana an-nabiyya ba'di lakana Umar. Kalau ada nabi selepas aku, kalau ada nabi selepas aku. Tapi tidak Nabi selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam tutup pintu kenabian. Kalau takdiriyah, kalau ditakdirkan ada Nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakana Umar, mesti Umar dia layak jadi Nabi. Walhal sebelum Islam nak bunuh Muhammad, alhamdulillah. Tapi selepas Islam, jalan yang dilalui oleh Umar, syaitan tak berani lalu. Budak-budak menangis. Umar datang. Diam budak. Sebagaimana ada yang takut-takut dengan benda-benda makhluk-makhluk lain. Budak-budak zaman sahabat dengan nama Umar senyap, berhenti, tak jadi nangis. Kegerunan yang Allah telah beri kepada Umar radhiyallahu anhu. Kenapa perubahan telah datang tu mulia? Apa usaha telah dibuat oleh Nabi SAW? Dakwah. Iaitulah dengan perantaran dakwah islah telah datang. Dengan perantaran dakwah lah islah telah datang. Mana saat dalam barakatun kata apa? Kamyabi ka eki rasta, kamyabi ka eki rasta. Satu-satunya jalan untuk manusia berjaya apa dia?
din, itulah agama. Tak ada jalan lain untuk agama. Jalan manusia itu berjaya, tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan timur, tak ada jalan barat, tak ada jalan utara, tak ada jalan selatan. Jalan Nabi SAW. Dan terkena mula, satu-satunya cara agama datang dalam umat apa dia? Satu-satunya cara ikhlas, satu-satunya jalan bagaimana agama datang dalam umat, ialah dengan perantaraan dakwah. Sebab itu semua nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wasallam datang bawa kita dakwah. Wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagh. Tidak ada tanggungjawab rasul dengan tabligh, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Semua rasul-rasul telah bawa agama pada berumat, telah bawa dakwah kepada umat. Dengan perantaraan dakwah nanti oleh agama telah hidup. Dengan perantaraan dakwah oleh umat telah dimuliakan. Dengan perantaraan dakwah oleh doa umat telah akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan perantaraan dakwah oleh bantuan Allah, kekuatan iman akan datang dalam umat ini. Musa alaihissalam di depan di laut, Bani Israel bersama dia, yang sebelum ini ternampak semua mukjizat. Musa alaihissalam belakang Fir'aun, depan lautan, mereka kata apa? Inna lamudrakun. Habis kita wahai Musa, kita kena tangkap. Sebab apa? Tak ada tempat lagi lari, depan laut merah, belakang Fir'aun dengan tentera. Walhal mereka pernah lihat mukjizat Musa alaihissalam. Tentu mulia, ini iman abid, ahli ibadah. Dia terkesan dengan suasana susah sikit, dia gelabah, susah hati, goncang iman mereka. Musa alaihissalam da'i, dia tak terkesan dengan suasana, walaupun depan dia laut, belakang di Fir'aun dengan tentera, senjata. Apa kata Musa alaihissalam? Kalla inna ma'i rabbi sayahdini. Tidak sekali-kali kita tidak akan binasa, kita tidak akan ditangkap. Inna ma'i bersama, semuanya bersama aku. Rabbi ialah Tuhan aku. Sayahdini, pasti dia beri petunjuk padaku untuk selesaikan masalah ini. Janganlah tunggu indah kerja kita, kerja saya dan tuan-tuan, kerja setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebab kerja ini Allah Taala akan muliakan kita. Inilah kerja yang Allah Taala telah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu kenabian telah tertutup, tapi kerja nabian Allah tidak tutup lagi. Allah berikan kerja kenabian ini kepada setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kerja yang dipertanggungjawabkan sebagai umat Muhammad, adalah kerja dakwah. Dalil ayat Quran, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul, katakanlah oleh Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalan aku. Apa jalan hidup, maksud hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ad'u ila Allah, aku mendakwa manusia kepada Allah, mendakwa manusia kepada Allah, mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah. Tidak ada satu Nabi mengajak manusia kepada harta, pangkat, jawatan, emas, perak, petrol, tak. Bawa manusia kepada Allah. Ad'u ila Allah ala basirah, dengan hujjah yang jelas, basirah. Kepada siapa kerja dakwah ni? Ana, kerja aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man ittaba'ani, dan pengikut aku. Siapa dia pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pengikut aku, yakni man, dalam tafsir jalan lain kata ay man amana bi, iaitu mereka beriman dengan aku. Jadi sebagaimana sa'ana ad'u ila Allah ala basiratin, aku tanggungjawab aku mengajak manusia kepada Allah dengan basirah. Wa man ittaba'ani aidan yad'una ila Allah ala basiratin, pengikut aku juga mengajak manusia kepada Allah dengan basirah. Inilah kerja umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kerja ini Allah muliakan kita. Dengan kerja ini bantuan Allah akan datang kepada kita. Dengan kerja ini doa kita akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti mulia waktu hari kita kena korbankan harta, masa, diri kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahun sini kita seluruhnya insya-Allah bagi harta, masa, diri dan kerja dakwah, jadikan kerja dakwah sebagai maksud hidup kita. Jadi untuk menjadikan kerja dakwah maksud hidup, pertama sekali 4 bulan, bismillah. Masya-Allah. Yang belum 4 bulan tunai 4 bulan. Yang sudah 4 bulan tiap-tiap tahun 4 bulan. Masya-Allah, masya-Allah. Bismillah, masya-Allah. Lagi insya-Allah, masya-Allah. Yusuf, Hisham, masya-Allah. Lagi tabligh, masya-Allah. Bagi nama at-tabligh wa at-tashkil. La yakun at-tabligh bidun tashkil. Tabligh itu tashkil. Kalau tak ada tashkil dia bukan tabligh. Bagi nama sajilu asma'akum, bagi nama kita boleh. Bagi nama, bagi harta, diri, akhir sekali nyawa kita untuk agama.
Masya Allah, Masya Allah. Lagi teman, Masya Allah. Kita hari-hari ikrar depan Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kita hari-hari ikrar depan Allah. Inna salat, semuanya sembahyangku, ibadahku, hidup aku, mati aku, lillah, semua untuk Allah. Li'alai kalimatillah, untuk tinggikan kalimah Allah, sebarkan agama Allah. Lagi insyaAllah. Belakangan ada orang tazkir boleh bagi nama. Belakang-belakang ada orang tazkir boleh bagi nama orang tazkir insyaAllah. Ibrahim, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Lagi tu boleh, Masya Allah, Masya Allah. Adi, Masya Allah. Jeep पर मत देखो, गैब पर देखो. लम्बा सुरू कहते हैं जहाँ देखो बोले जेब ओके gitu. Tengok pada गैब, pada khazanah ghaib Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil daripada khazanah Allah, gunakan di jalan Allah. Masya Allah. Lagi insyaAllah, Masya Allah. Bagi nama tu, Masya Allah. Nama Alif, Adib, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ahmad, Masya Allah. Taslim, Taslim, Masya Allah. Lagi tu boleh, Masya Allah. Hadi, Hadi, Samsudin, Masya Allah. Tuan Samsudin, Masya Allah. Lagi tu boleh, Masya Allah, Masya Allah. Bagi nama tu boleh. Mula-mula bagi nama, akhir sekali bagi nyawa gitu, Masya Allah. Wa mahyaya wa mamati lillah. Hidup aku, mati aku, semua untuk agama, untuk hidupkan agama. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kata-kata keramat dia apa? Ayam kusuddin wa ana hayyun. Ini kata Abu Bakar Siddiq, ayam kusuddin wa ana hayyun. Adakah agama boleh, agama boleh kurang padahal aku masih hidup? Mana boleh? Mana boleh agama kurang aku masih hidup? Maksud hidup aku untuk hidupkan agama. Aku hidup, agama kurang, mana boleh? Tidak mungkin. Sama ada aku mati atau agama hidup. Sebab hidup aku untuk agama. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ayam kusuddin wa ana hayyun. Masya Allah. Lagi tu boleh. Allahu Akbar. Masya Allah. Masih kubur aja satu jemaah negara jiran, Masya Allah. Lagi tu boleh, Masya Allah, Masya Allah. Jauh-jauh, lama-lama, Masya Allah. Sahabat telah pergi jauh tu boleh. Kubur dari China, Canton, Guangzhou. Tak ada kapal terbang, tak ada kereta api, tak ada bas. Kubur di Guangzhou tu boleh. Allah Akbar. Tinggalkan anak, isteri, watan, tanah air. Itu tak besar lagi, yang lebih besar orang-orang yang telah tinggalkan Nabi yang mereka cintai. Mereka lebih mencintai daripada Nabi, lebih daripada anak mereka, mak bapak mereka. Nabi telah sanggup ditinggalkan oleh sahabat demi untuk li'ala'i kalimatillah, linashri dinillah, terus disebarkan agama Allah. Tua mereka di Canton, Guangzhou, di Istanbul, di Urdun, Masya Allah, Jordan. Pertibaran intasharu fil alami kulli. Pertibaran seluruh dunia semata-mata untuk Allah, untuk hidupkan agama Allah, dakwahkan agama Allah. Masya Allah. Lagi tu boleh. Masya Allah, Masya Allah. Lagi tu dia bagi nama, Masya Allah, Masya Allah. Lagi, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Rafiq, Masya Allah, Masya Allah. Lagi tu dia. Mereka dah bagi nama tu dia, atau belum bagi nama, ada hati fiktif 50 boleh bangun. Atau yang telah bagi nama tadi boleh bergerak ke arah sebelah kanan saya, sebelah kiri tuan-tuan, masuk ke bilik mesyuarat sana insyaAllah, untuk diambil apa ni nama-nama tuan-tuan. InsyaAllah. Bismillah. Tadi yang telah bagi nama tadi, yang telah bagi nama tadi, Masya Allah. Semua yang telah bagi nama tadi, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Diri dulu, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Syabash. Berdiri sebentar di jalan Allah. Allahu Akbar. Seketika berdiri di jalan Allah. Allahu Akbar.
segala susah payah, mujahadah. Masya Allah, Masya Allah. Allah akan balas namanya. Yang lain rapat-rapat insya Allah. Ada ruang kosong di depan tuan-tuan tu. Rapat-rapat, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Harakat berkat, Masya Allah. Harakat berkat. Apa lagi ni? Apa lagi, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Lagi ni hari. Secara masjid tu boleh. Masya Allah. Dalam bulan ni ataupun April pun nak masuk tu boleh. Masya Allah. Dalam bulan April, mana masjid, mana surau, daripada mana masjid, daripada mana surau, satu jemaah, Masya Allah, dua jemaah daripada masjid saya, tu dihantar. Kita mau masjid, kita punya masjid tu boleh menjadi dua hala. Jemaah datang seluruh dunia ke masjid kita, daripada masjid kita dihantar semua ke seluruh alam. Masya Allah. Daripada masjid kita dihantar jemaah ke seluruh alam, jemaah seluruh alam datang ke masjid kita. Masya Allah. Setiap masjid itulah markas kerja dakwah. Sebagai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah. Ashbah, lebih hampir mirip kepada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurun yang sebaik-baiknya, khairul qurun, Masya Allah. Lagi tu ada lagi, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Lagi tu boleh. Masya Allah, Masya Allah. 4 bulan, 40 hari April. Masya Allah. April, sekurang-kurangnya April, sepatutnya kita mau seminggu. Daripada jemaah minggu ni buat, minggu depan dikeluarkan jemaah. Sekurang-kurangnya, Masya Allah, dalam bulan April ni, sepanjang bulan April ni, Masya Allah. Dalam bulan April itu boleh, Masya Allah. Masya Allah. Mana masjid, mana surau, Masya Allah. Kita niat azam, faedah azam dapat tawakal Allah. Kita berusaha, Allah bagi ganjaran dan bagi keputusan itu di tangan Allah SWT. Masya Allah, Masya Allah. Lagi tu boleh, Masya Allah. Lagi. Allah. Lagi tu ni, Masya Allah, Masya Allah. Atau semua dah balik keluar, Masya Allah, Masya Allah. Haji nama Haji? Dewan? Kelang, Masya Allah. Allah terima, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Bermasjid, surau, halakah. Masya Allah, Masya Allah. Tengok dia. Bagi nama. Bagi azam kita. Kita bagi azam, kita usaha natijah daripada Allah SWT. Malam kita jumpa manusia, siang kita jumpa manusia, malam kita belajar daripada Allah. Kerja kita pujuk je. Siang pujuk manusia, malam pujuk Allah SWT. Pujuk je. Pujuk manusia kembali pada Allah. Pujuk manusia berusaha agama Allah, keluar jalan Allah. Malam pujuk Allah, ya Allah, hidayahkanlah manusia, hidayahkanlah umat. Pujuk je, kita pujuk. Siang pujuk manusia, malam pujuk Allah SWT. Doa 2 baje, 2 rakaat, 2 asar. Pukul 2 pagi, 2 rakaat, 2 air mata, titisan mata, 2 biji mata. Bismillah, Masya Allah. Ada. Masya Allah. Lagi tu ni, Masya Allah. Jadi insyaAllah tu boleh sekarang boleh kita tetap baca halqah. Boleh kita kumpul musyawarah ikut halqah masing-masing. Mana-mana takazah yang kita sempurnakan, belum kita sempurnakan azam-azam kita yang belum kita sempurnakan, kita boleh sempurnakan, Masya Allah. Sekarang kita boleh bagi baca halqah masing-masing, insyaAllah. Sampai azan, dan lepas azan ada 15 minit. Azan pukul 9. Azan pukul 9, 9 suku aman. InsyaAllah. Bismillah, teman-teman. Masya Allah. Jazakumullah khair.